Assalamualaikum and a very good morning to all of you. Okay, so today I will give a short review on our assessment. Okay, saya dah bagi korang punya assessment through WhatsApp, so should be no problem. Okay, sekejap. Alright, so this one kita punya course description lah. Sorry, sekejap. Okay, so this is our course descriptions. Okay, kamu baca sendiri and our learning outcome. So basically kita akan focus more on words. Okay, more on Excel and the presentation. But tengoklah sama ada kita boleh capai within this limit time or not. Okay, so for assessment, I will assess you on continuous assessment. Okay, first submission of tutorials ataupun exercise saya masukkan dekat dalam Google Classroom should be korang siapkan within stipulated time lah. Okay, and the other one is term paper yang saya bagi in terms of group assignment. Okay, so should be korang punya term paper nanti 15% and korang punya presentation is 5%. Okay, so total up is 40% and the 60% is for our final assessment. Okay, so this is our ni lah. Okay, kita pergi kepada assessment terus. Okay, so ini saya akan kira based on korang punya submission lah. Okay, dan setahu saya ramai lagi yang tak hantar. Okay, so korang siapkan lah. Okay, and then for term paper, okay, ada apa ni, korang siapkan dalam group korang. Tak saya ada 5 ke 6 orang in one group. Okay, so contoh dia saya dah bagi. Okay, korang boleh refer kat situ. BM, BI pun okay, mana-mana saya tak kisah. Okay, so korang follow dia punya instruction. Okay, first, select any topic from the scheme of works. Okay, this one lah. Dia punya, topik dia lah. Okay, and then bila korang dah pilih, korang akan buat a term paper yang mengandungi 2,500 to 3,000 words. Okay, so mana korang nak tengok, korang boleh tengok kat sini lah. Okay, ni page berapa, okay, dan berapa word yang korang dah buat. Okay, so saya nak word ni 2,500 ke 3,000 words. Okay, and then students can either use primary or secondary data to support their findings. Okay, so nanti korang akan tengok korang akan cari sumber melalui website ke, buku, journal. Okay, right, should be no problem lah. And then bila korang dah pilih korang punya topik, okay, select case study in Malaysia organisation. It's not that heavy case study, cuma korang boleh ambil contoh. Okay, korang ambil contoh ataupun jabatan yang terlibat ke. Okay, tapi every contoh ataupun case yang korang jumpa, korang kena sertakan dengan rujukan lah. Okay, and then daripada case tu korang akan elaborate. Okay, elaborate and discuss. Lepas korang dah siapkan korang punya report, okay, term paper korang akan submit sekali dengan presentation slide. Okay, so this one pun another marks. Kalau kita sempat, kita akan buat presentation. Kalau tak, saya akan value based on korang punya presentation slide sahajalah. Okay, as usual, late submission will be finalized. Okay, so contoh dia kat sini lah. Ni korang dah pilih. Okay, contoh. Okay, korang pilih in terms of education ataupun pendidikan. Okay, so tajuk besar korang mungkin akan jadi aplikasi komputer di sektor pendidikan contohnya. And then korang akan buat start dengan introduction, tajuk dia. Okay, and then korang elaborate bla 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 bla. Then next, sektor pendidikan di Malaysia. Contoh korang boleh elaborate in awam ke, in swasta. So tekan contoh sekali. Okay, dan seterusnya lah. Sampailah ni cadangan atau penambahbaikan idea-idea baru. Okay, last but not least, korang punya term paper kena ada cover page. Okay, cover page, table of content dan rujukan. Okay, so saya akan tunjuk contoh dia kat sini. Sekejap lagi, sorry. So and the last one, final assessment lah. Okay, final assessment ni, individual assessment korang lah.
Okay, maknanya korang punya test. Okay. So, siapa yang ada masalah in terms of test ni, mungkin korang nak cepatkan ke apa tu, korang boleh directly WhatsApp pada saya lah. Okay. So, untuk contoh dia, saya akan tunjuk. Okay. Let's say korang dah siapkan korang punya report lah. Okay. Korang dah ada introduction. And this one. Okay. Ni dia punya subtopik dia. Okay. Korang boleh buka lah. So, apa yang saya maksudkan dengan cover page tadi. Okay. Cover page, korang pergi kat insert. Okay, then korang just klik cover page. Dan korang pilih lah mana yang berkaitan. Okay. Kalau korang nak guna cover page UIC pun tak ada masalah. Sebab korang biasa buat assignment dari cover page untuk UIC kan. So should be no problem lah. Ikut korang mana yang korang selesa. Okay. Okay, so tadi cover page dah ada. Next adalah table of content. So bila saya kata table of content, korang boleh kat sini. Okay. Dan apa yang korang akan buat adalah korang akan insert, korang akan pergi kat reference ni. Korang pergi dekat table of content. Okay. And then korang masukkan lah mana yang korang ingin saya cadangkan ni lah. Okay. So ini dah ada sebab saya dah buat. Okay. Contoh nanti untuk table of content dia akan satu page lah kat sini. Okay. Macam mana korang nak buat. Contoh ni korang akan highlight. Korang nak jadikan dia macam ni kan. Okay. Korang akan highlight. Korang akan pergi dekat add text ni. So dekat level 1. Okay. So dia akan klik kat sini lah. Okay. Kalau tak nak. Okay. Sekejap ya saya tunjuk balik. Direction example. Direction example. Okay. Okay. So contohnya nanti korang letak content dia akan keluar kat sini lah. Okay. Kalau korang tak nak letak ni dulu pun tak apa. Tak ada masalah. Okay. Korang just first kali korang highlight dia. Okay. Untuk korang punya topik tu. Korang highlight and then korang pergi dekat add tag. And then korang pergi dekat level 1. Okay. Then depends pada korang lah nak buat tulisan macam mana. And then next subtopik. Sama juga step yang sama. Highlight, add tag and level 1. Okay. Seterusnya. Ini saya dah buat semua. Okay. And then level 1. Semuanya. Okay. Termasuklah referent ni. This one. Referent. Okay. Okay. Last sekali. Korang akan pergi kat sini. Update table. Okay. Ataupun kalau korang tak buat ni tadi. Okay. Update table ni. Korang klik kat sini. Dia akan keluar. Update page number only. Mungkin korang akan bergerak ni apa semua. So dia akan update page number yang kat sini sahajalah. Okay. Kalau tak, kalau korang ada penambahan yang ni tadi, introduction tak ada ni, apa tak ada ni, korang just update entire table. Okay, dia akan keluar. Okay, dia akan pop up terus lah. Okay, kat sini korang edit lah mana korang nak edit. Tak ada masalah. Okay. Alright, so should be no problem. Yang di times environment. Okay. So this one adalah ni untuk table tadi. Ada page lah. Okay. Alright. So kalau korang gerak je korang punya paragraph tu ke tempat lain, so korang just update. Update page number lah. Okay. Alright, so settle kat situ. And then the last one adalah
apa yang saya nak korang masukkan adalah reference tadi kan. Okay, so untuk reference saya ada ni. Okay, in this format. Korang tak boleh kalau contoh korang ambil dekat, korang buka, korang punya reference dekat web contohnya, laman web. Korang copy paste dia punya link, letak kat sini sebagai reference. Saya tak nak terima benda tu. Okay. So, now kita pergi kepada referencing. Okay. So, referencing. Okay. Ataupun rujukan lah. Right. Okay, kita akan guna format APA ataupun APA style. So, apa itu APA? APA adalah American Psychological Association Referencing Style. Okay, selain daripada APA ni banyak lagi lah. Ada Harvard and so on lah. Okay. Dia adalah satu gaya rasmi dalam menyenaraikan sumber rujukan, reference dan citasi ataupun citation lah. So, terdapat banyak lagi style rujukan di dunia termasuk Harvard Style, MLA Style and Chicago Style. Tapi yang paling banyak kita guna adalah APA Style. Okay. So, untuk citation ni dia digunakan dalam sebarang penulisan ilmiah ataupun akademik. Okay, citation digunakan untuk memberi tahu pembaca tentang rujukan asal pernyataan yang ditulis, khususnya fakta daripada sumber rujukan. Okay, contohnya citation. Contoh, according to Adam, okay, dan dalam kurungan 2010. Okay, many students prefer group work assignment as it reduce their study burden, bla bla bla. Okay, so contoh dia kat sini saya akan tunjuk dekat kita punya term paper. Korang akan nampak ni lah. Nampak ni. Sekejap. Okay, contoh dia kat sini. Okay, the demand for bla 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 bla. Okay, Leong 2020. Ini namanya citation. Okay, ni Poster 2020. Okay, ini nama orang dia. Ini namanya citation. Okay, ni Lim 2020. Okay, lagi apa? Alright, then according to Goodhue, Weibo and Kirch 1992. Okay, inilah namanya citation yang korang akan buat nantilah. Okay, kalau in DM adalah dia punya terms-terms dia. Okay, tapi dia punya format ataupun style of citation dia sama je macam ni. Alright, sama ada korang nak letak citation tu dekat tengah-tengah ayat macam ni. Okay, I mean di permulaan ayat ataupun di hujung. Okay, tak ada masalah. So, next. Citation boleh digunakan dalam dua cara, iaitu nama penulis diutamakan. Ini contoh dia lah, according to Adams, dan tahun dia diterbitkan lah, dan many student bla 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 bla. Selain daripada tu, korang juga boleh gunakan fakta yang dikeluarkan oleh Adam ni. Contohnya korang baca dia punya jurnal, korang baca dia punya paper, okay. And then korang gunakan fakta dekat dalam tu. Bila korang gunakan fakta dia, okay, fakta yang dikeluarkan oleh Adam, okay, korang akan letak nama Adam dekat hujung. Okay. Alright. Next. Okay, perbezaan antara rujukan ataupun bibliografi. Okay, rujukan adalah semua bahan yang kita berikan dalam citasi di dalam teks laporan kita. Untuk bibliografi adalah semua bahan yang kita rujuk dan tak semestinya dimasukkan dalam laporan ataupun teks kita. Okay. So, rujukan ni kena tally lah dengan korang punya citation. Kalau bibliografi mungkin korang punya ada benda yang korang rujuk tapi korang tak masukkan dalam korang punya teks ataupun laporan lah. Okay. So, this one ignore je. Okay. Okay, sebentar. Apa itu rujukan ataupun reference? Okay, reference ataupun rujukan adalah senarai rujukan yang diberikan di akhir sesuatu penulisan ataupun karangan ilmiah. That's why lah kita punya reference dekat bawah sekali tadi. Korang tak letak reference kat tengah-tengah, korang tak letak reference dekat awal. Okay, korang akan letak pada hujung akhir kisah dia. Alright. So, bila korang sebut reference, dalam masa yang sama korang kena ingat, korang kena tally dengan citation. Alright.
So ini adalah contoh dia. Okay, contoh dia. Contoh, tengok macam saya cakap tadi, Bailey contohnya. Bailey 2014. Korang ambil word ni daripada Bailey punya paper. Tahun 2004. So dekat rujukan korang nanti, korang akan buat nama penuh Bailey. Bailey KM 2004. Apa paper dia? Learning about language assessment. Dilemma, decision and direction. New York, USA. Siapa yang publishkan dia? Have and Henley. Okay? Sama juga dengan ni. Alright? Jadi kita akan tengok. So, macam mana korang nak namakan dia? Okay, nama dalam citation. Okay, macam-macam nama manusia kan? Alright, so ni contoh macam mana korang nak namakan dia dalam APA style. Selalunya citation ni dia menggunakan nama akhir ataupun nama family. Okay, nama family. Alright, contohlah kat sini. Nama penuh dia, Chua Ki Man. Okay, nama penuh penulis tu adalah Chua Ki Man. So korang akan namakan sebagai Chua. Okay, korang akan namakan dia sebagai Chua. Alright, untuk next, David Beckham. Contoh, David Beckham. So, nama yang korang akan ambil dekat dalam APA style, korang akan letak Beckham. Okay. Jimmy Chu Kim Beng. Contoh. So, korang akan ambil nama dia punya, nama family dia lah. Chu Kim Beng. Chu lah. Alright. So, William Bill Gates. Okay. So, korang akan ambil Gates. Nama family. Alright. So, tu contoh korang nak namakan. Alright. Untuk penulis Melayu ataupun Muslim, okay, nama penuh boleh digunakan memandangkan nama akhir adalah nama bapa. Tapi bin atau binti tu ataupun pangkat ke, title ke tak perlu disertakan lah. Namun begitu, penggunaan nama akhir juga boleh diterima. Iaitu penggunaan nama bapa je lah. Okay, kita tengok sini contoh dia. Nama dia style Asmah binti Haji Omar. So, korang punya nama yang korang akan ambil adalah Asmah Umar. Okay. This one, Umar bin Al-Khattab. So, korang akan ambil Umar Al-Khattab. Bin tu korang buang. Sama juga ni, binti ni korang buang. Okay. Selain daripada tu, Haji. Contoh, Haji Daud. Okay, dia ada title. Korang buang Haji, korang buang bin. So, korang ambil Daud Saudi. Okay. Last, korang ada Datuk Ali bin Rustam. So, korang potong Datuk, korang potong bin, korang ambil Ali Rustam. Okay, macam tu je. So, tak perlu pening-pening kepala. Alright. So, contoh. Alright. So, untuk penulis ni, kadang-kadang korang akan jumpa ada satu penulis atau ada dua penulis ataupun lebih. Okay. So, untuk satu penulis, korang letak nama dia sahajalah. Okay, kalau Adam, buka kurungan 2020. Ini kalau korang letak di permulaan ayat. Okay, contohnya macam according to Adams, 2012. Ataupun Adam 2012 yang macam ni lah. Okay, kalau letak dekat hujung, semua kena dalam kurungan. Kalau korang letak dekat hujung ayat, semua dekat dalam kurungan. Kalau di permulaan ayat, korang akan letak tahun je dalam kurungan. Okay, clear Okay, for the second one, untuk dua penulis contohnya, Ali dan Abu. Okay, so korang akan buat di permulaan ayat, korang akan buat Ali and Abu. Dan buka kurungan untuk tahun lah. Okay, tapi kalau korang letak di hujung ayat, okay, korang akan letak Ali and in terms of symbol and Abu. Okay, koma jangan lupa and 2012. Semua dekat dalam kurungan. Okay. Next, untuk 3 hingga 5 penulis. Okay. Kali pertama digunakan dalam karangan, korang kena senaraikan semua nama. So, dalam terms paper korang tu, ada kata korang nak guna dia ni banyak. Okay, nak gunakan rujukan ni banyak. So, korang akan first sekali, bila korang gunakan rujukan mereka ini, korang kena letak semua nama. Contoh kat sini ada 3 orang, Adam, Ali dan Abu. So, korang akan letak Adam, Ali and Abu. Okay, ingat Adam, Ali, and Abu. Buka kurungan 2010. Okay, ni untuk di permulaan ayat. Okay, kalau korang letak di hujung, korang akan letak Adam, Ali and Abu. Okay, just a symbol 2010. Tutup kurungan. Okay, dan bila seterus-terusnya korang nak refer juga dekat orang yang sama, korang just guna orang yang depan sekali ni, nama dia siapa. Okay, korang just letak Adam et al. Okay, Adam et al. Okay,
Maknanya melangkumi semua ni lah, termasuk dia ni dengan dia ni. Alright. So macam biasa, dekat awal ayat, Adams et al. 2010. Okay, tahun je, kalau kat ujung, semua dalam kurungan. Okay. Nampak ni, ni contoh dia, according to Ali, Abu and Atan. Okay, maknanya ni according, maknanya di awal ayat kan. So, korang akan letak Ali, Abu and Atan 2010. Unimas, ada duit, bla 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 bla. Okay. Ni di tengah ni di awal ayat juga. Okay, tapi korang fokus kepada penulis kan. Alright, so the next one, dia tak tulis dah Ali Abu Atan 2011. Okay, dia akan buat Ali et al. 2011. Next. Okay, so menyenangkan korang lah. Okay. Stop. Okay. Kalau ada 6 penulis dan ke atas, okay, ada 6 penulis dan ke atas, okay, korang tak perlu buat yang macam tadi tu. Okay, tak perlu nak buat first, korang kena senaraikan semua, tak perlu dulu. Okay, korang just buat add all terus. Okay, contoh ada Adam, Ali, Abu, Atan, Aming, Amin, contoh. Tak perlu buat banyak-banyak, just ambil nama yang paling first kali tu, korang letak Adam et al. 2012. Okay, so tak ada masalah lah yang ni. Alright. So, kebiasaannya ni, this one in English Pada kebiasaannya kita boleh gunakan citation dengan menggunakan frasa berikut. Okay, according to Adam. Okay, as stated by Adam. As mentioned by Adam. Okay, ni Adam 2010 mentioned that, state that, stipulated that, found that. Okay, tengoklah dia buat case study ke, dia buat interview ke, dia buat qualitative kata apa, assessment ke. Okay, depends lah. Alright. Okay, terdapat format rujukan referencing style yang berlainan untuk jenis rujukan yang berlainan. Namun yang wajib dipelajari adalah rujukan untuk buku, jurnal dan laman web. So, korang kena make sure korang punya maklumat, korang dapat maklumat yang cukup untuk korang buat reference nanti. Okay, so sebagai contoh korang dapatkan rujukan daripada buku. Alright, so korang kena keluarkanlah maklumat apa yang ada. So untuk buku, maklumat yang diperlukan adalah nama penulis, contoh korang nama penulis, tajuk lengkap dia apa, okay, tahun diterbitkan, nama diterbitkan dan syarikat penerbitan. Okay, so contoh dia, tengok kat sini lah. Okay, ini adalah format rujukan dia. Okay, so nama akhir dia siapa? Nama dia siapa? Amy Comfort. So nama yang kita akan guna adalah ni lah, Comfort. Okay, Comfort. Dan bila korang nak masukkan dekat dalam reference, okay, korang masukkan dalam reference, korang buat Comfort, koma, initial nama dia apa? A. Then korang letak A. And then stop. Okay, Comfort, koma, A, and stop. Okay, so dia akan jadi macam ni lah. Tahun bila? 1997. Tajuk lengkap dia apa? Kena italic. So dia italickan. Okay, London, UK, Michelle, Beasley. Okay, sama juga. Okay, untuk buku, satu buku tu ada 2 penulis pula. Contohnya. So korang kena letak lah 2 nama penulis lah. Okay, Adam M. Okay, Calvin.C. Okay, dia punya format semua sama je. Next. 3 hingga 7. Alright, untuk nama akhir, nama akhir yang kedua dan nama akhir yang ketiga. Korang just ambil nama akhir sahaja dan korang letak. Okay. Next. Korang akan refer sendirilah benda ni. Alright. So should be no problem lah. Buku. Okay, next kita tengok kepada jurnal ataupun majalah. Okay. Nama jurnal ataupun majalah. Untuk jurnal, okay, artikel penyelidikan. Maklumat yang diperlukan adalah nama penulis, tajuk lengkap, tahun diterbitkan, nama jurnal, volume dan nama jurnal dan muka surat artikel. Okay. Right. So, dia punya format yang akan guna adalah alright, nama akhir dia, tahun dia, korang letak kat sini. Okay, tajuk artikel dia apa?
become a good student. Okay, nama journal dia apa? Journal of Education. Okay, volume ataupun number. Alright, 13 and 13 in bracket 2. Dan muka surat penuh artikel tersebut. Okay, mana korang dapat kat info tu, muka surat berapa. So korang tulis muka surat 9 hingga 82. Okay, in terms of journal ataupun majalah lah. Okay, selalunya kalau journal atau majalah ada ni, dia akan keluarkan volume ataupun number yang korang boleh refer. Okay, next. Yang ni yang saya rasa korang akan buat lah. Okay, bila korang buat reference menggunakan laman web. Okay, maklumat yang diperlukan adalah nama penulis, tajuk lengkap, tahun diterbitkan dan alamat laman web. Okay, link yang korang duk copy, paste dekat reference selalu korang buat tu lah. Okay, so dia punya format macam mana? Okay, ni format dia. Okay, siapa nama penulis laman web tersebut? Artikel dekat laman web tersebut. So, Simon contohnya lah, Simon M. Okay, and then tahun bila dikeluarkan? Tahun 2010. Tajuk artikel laman web, kita link kan, jangan lupa the world is flat. Contohnya lah. And then, bila korang nak letak link dia ni, korang akan buat retrieve from ayat dia. Retrieve from dan korang paste korang punya link lah. Okay, retrieve from bla bla bla. Okay. Ataupun kalau korang buat dalam bahasa Melayu, korang punya artikel nanti, korang boleh gantikan retrieve from ni dengan dimuat turun daripada. Okay, dimuat turun daripada. Kalau korang tulis in bahasa Melayu lah. Okay, so pentingnya APA ni because of nanti anda kata korang project korang punya degree ke, korang nak buat paper ke, atau korang nak buat thesis ke, korang akan gunakan this kind of referencing style. Okay, so that's why lah saya nak korang tengoklah benda ni, belajar sikit-sikit sahajalah. Alright, so this one, okay, saya akan tunjuk macam mana saya nak dapatkan reference tadi tu. Okay, sekejap. Okay, macam mana saya dapatkan so, sorry dia stop. Okay, contohnya kat sini. Saya dah buat saya dapat ni daripada saya dapat ni daripada ni lah contohnya. Mike Simon apa semua kan, sebagai contoh So, apa yang saya akan buat, bila korang guna bila korang guna word ni, okay, korang akan ambil ni reference, okay, and then korang akan masukkan citation. Okay, ni saya dah buat lah. Tapi korang just add new sources. Okay, so dia akan keluar macam ni. Alright, maknanya korang just ambil je maklumat yang berkaitan. Okay, then type of sources ni, saya ambil kat website. Okay, saya ambil kat website. Kalau korang jumpa dekat journal, artikel ke, korang ambil rujukan dekat book ke, dekat buku ke apa ke, banyak lagi pilihan-pilihan kat sini. Korang interview ke, korang interview siapa contohnya. Okay, case mana yang korang dapat contoh. Okay, kalau korang jumpa dekat web ni, okay, macam saya ambil dekat laman web contohnya, saya ambil laman web. Okay. Author dia siapa? Author dia Mike Simon. Tapi bila kita tukar, kita akan jadi Simon ni lah. So just Simon, N. Okay. This one tak ada. Tahun yang ada adalah tahun 2010. Month tak ada. Day tak ada. Website. Okay, tajuk dia and laman web dia. Okay, link dia korang letaklah link apa-apa yang boleh letak. Okay. HTTP. Okay, ni contoh dia punya link lah. Okay, copy, letak kat sini and then okay. So, nampak dia automatic keluar. Alright.
Jadi dia keluar kat sini. Okay. Simon 2010. Contoh. Ini secara automatically. Alright. Ni jangan ni kalau korang nak letak citation, dia sebelum titik. Okay. So, titik kat sini. Alright. So, Simon to citation and bibliography contoh. Korang just double click. Okay, so bila double click korang cari Simon tu ada tak? Sekejap ya, sorry dia lambat sikit. Sekejap. So kalau macam tadi Simon 2010 sepatutnya hadirlah kat dalam ni. Simon. Okay, see nampak dia keluar. Simon 2010, the world is flat, retrieve from website mana-mana-mana. Okay. So korang tak perlulah nak pening-pening kepala nak refer dekat mana? Dekat ni. Tapi korang boleh double check lah. Okay, korang tak